Dan petang ini menjelang Aidilfitri, kita mendoakan semoga kerajaan dapat mempertimbangkan. 2 hari lepas kita rasa gembira kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan mungkin akan mempertimbangkan. Keputusan belum ada lagi tuan-tuan. Cuma kita merayu supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Timbalan dan juga Menteri-Menteri Kabinet dapat setidak-tidaknya, walaupun kita tahu bahawa RM2,000 telah pun diberikan bulan lepas kan? Namun macam biasalah saudara, kita tahu sahabat-sahabat kita, penjawat-penjawat awam banyak yang telah pun berbelanja besar untuk menghantar anak ke sekolah, masuk asrama, balik, beli uniform sekolah, bayar yuran, PIBG dan sebagainya. Sudah pastilah duit RM2,000 termasuklah bantuan yang diberikan kepada mereka-mereka yang telah pencen. Mungkin banyak dah habis Jadi kita haraplah kawan-kawan pun adalah sedikit bonus. Tidak-tidaknya untuk yang grade 56 ke bawah ni dapat RM500 pun alhamdulillah. Ini harapan yang dipinta oleh sahabat-sahabat penjawat-penjawat awam untuk kita suarakan kepada kerajaan. Jadi itu mukadimah kita pada petang ni. Bersama saya hari ini ada saudara Azlan, saudara Saiful Daniel, saudari Mimi, Elayas Fatimah. Kita akan membicarakan isu-isu yang kita rasa perlu dibangkitkan dan diberikan pencerahan, insyaAllah. Okey, silakan. Okay, di media sosial ni hari ni kita nampak banyak pandangan yang baik ataupun buruk mengenai padu. Even PMX sendiri pun minta Rafizi memperjelaskan sikit pasal isu padu ni. Ya, biasalah kat media sosial ni memang macam-macam. Kita kena faham bahawa mahu mengumpulkan dana, data sebanyak 30 lebih juta rakyat Malaysia ni ianya perlukan mekanisme pelaksanaan yang sistematik dan mudah dipahami oleh semua orang. Komunikasi dan penerangan juga penting tuan-tuan kerana kalau tak jelas sebelum pelaksanaan dibuat, nanti akan timbul banyak kekecewaan dan sudah pastilah penolakan itu akan berlaku. Kita kena buat jelajah ke seluruh pelosok tanah air supaya akar umbi rakyat biasa ni faham apa sebenarnya tujuan kerajaan melaksanakan padu ni Ramai warga MAS dan yang kelainan upaya OKU contohnya mereka juga susah juga nak akses sistem ni kalau kita tidak bantu. Jadi perlu diperkemaskanlah dari segi mekanisme pelaksanaan ni. Saya tak lihat gagal, cuma perlu lebih masa untuk mencapai sekurang-kurangnya 80% kejayaan padu ni. Kita lihat apa perancangan seterusnya jika ianya bagus untuk rakyat, dan data ni kita jamin tidak ada sebarang kebocoran, salah guna macam dulu main sejahtera dan sebagainya jadi isu besar. Saya yakin rakyat pun akan menyokong inisiatif kerajaan ni. Jadi yang paling penting tu ialah kita kena communicate, kita kena pastikan rakyat selesa dengan apa yang kita nak buat, rakyat rasa selamat dengan data-data yang diberikan. Dan memang kita tak nafikanlah bahawa ramai yang risau bila mereka submit isi borang padu ataupun isi secara online, maka mereka akan mendedahkan diri mereka kepada tuntutan lembaga hasil dalam negeri dan sebagainya. Yang ini yang menyebabkan ramai orang tarik handbrake. Kita haraplah kerajaan dapat memperjelaskan sejelas-jelasnya, terutamanya golongan the B40, M40 yang
Sebab kata orang tu mengharapkan bantuan STR dan sebagainya. Jangan pula mereka ni terlepas pandang daripada mendaftar padu ni sebab sampai 30 Mac kan. Lagi beberapa hari saja, lagi 5 hari. So make sure lah yang betul-betul mengharapkan STR ni akan mengisi borang padu ni seberapa segera yang mungkin. Okey, soalan lain. Soalan kedua, okey. Pasal isu pindaan akta kewarganegaraan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menteri kita dikecam hebat terutama oleh aktivis dan bekas ahli PKR sendiri. Apa pandangan tu? Dia sebenarnya ada 8 cadangan yang dibuat oleh KDN dalam mesyuarat kabinet. Tapi daripada 8 tu, 7 dah kabinet setuju. Satu je yang ditolak, iaitu berkenaan dengan perkara 19B dan 14.1E. Berkaitan dengan kewarganegaraan bagi bayi yang terbuang. Bagi bayi yang terbuang. Kita tahulah sekarang ni gejala buang bayi tu banyak, tapi ada juga orang-orang asing yang sengaja membuang bayi mereka dengan harapan bayi mereka ni akan dapat diregister sebagai warga negara Malaysia, supaya mereka ni boleh menikmati kelebihan-kelebihan sebagai warga negara. Kena faham ni sebenarnya orang asing memang mereka appreciate, mereka nak sangat jadi warga negara kita. Itu sebabnya KDN mencadangkan untuk memastikan undang-undang kita ni dikemas kini, pindaan dilakukan supaya tidak ada orang boleh ambil kesempatan. Okey, perkara ni telah dilakukan di bab urus dan banyak pandangan telah dikutip sebelum ianya dibentangkan dan undian dilakukan dalam parlimen. Pindaan ni bertujuan untuk memudahkan isu kewarganegaraan yang sedia ada. Malah Menteri Saifuddin Nasution juga telah meluluskan lebih 14,000 permohonan kewarganegaraan dalam tempoh setahun ni je. Kita perlu memandang ini sebagai perkara yang positif yang dilakukan oleh KDN demi memastikan kesejahteraan dan kedaulatan negara ni tetap terpelihara. Jadi ahli parlimen boleh memilih untuk menyokong atau membantah ketika undian dilakukan. Saya tak melihat sebarang masalah, cuma perkara biasalah bila ada pindaan terhadap sesuatu perkara ni dalam perlembagaan, ianya akan ada banyak pandangan, tetapi saya pasti kerajaan mendengar segala pandangan daripada rakyat sebelum mereka membuat sesuatu keputusan. Cuma kena tenang-tenang lah, jangan kelang kabut. Make sure faham dulu apa yang nak dipinda. Make sure teliti dengan sedetailnya, barulah anda akan memberikan idea hujahan yang bernas sebelum membuat bantah. Jangan jadi macam bangkang daripada longkang saja. Itu penting. Okey, soalan lain? Ini ada yang nak naik? Belum lagi. So, kita boleh ke soalan seterusnya. Okey. Iaitu okey. Hari ni kita dapat statement dari Exco Kelantan yang dia cakap isu air akan selesai tempoh 3 tahun. Apa pendapat Datuk memandangkan kerajaan dah pump duit segitu banyak untuk bantu? Saya rasa kita dah tunggu kerajaan negeri Kelantan selesaikan masalah air ni berpuluh-puluh tahun dah. Dan PMX pun tahun lepas lagi dah bagi peruntukan yang cukup besar untuk negeri Kelantan. So saya tak faham lah kenapa mereka nak kena tunggu sampai 3 tahun baru nak menyelesaikan masalah air di Kelantan ni. So saya haraplah rakyat negeri Kelantan dapat menilai sama ada kerajaan negeri Kelantan ni serius ataupun tidak dalam usaha untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan. Saya rasa rakyat negeri Kelantan tak boleh tunggu 3 tahun. Ini tak lama lagi orang balik raya.
So orang balik raya, dalam keadaan orang balik raya ni, sudah pastilah kalau tahun lepas kita lihat, kebanyakan daripada orang Kelantan ni balik, mereka tak tidur rumah mak bapak mereka. Mereka balik tidur di hotel. Dan hotel pun tak cukup, semua penuh. So harap tak perlulah tunggu sampai 3 tahun. Bila kerajaan pusat bagi duit untuk selesaikan masalah air, gunakan duit tu sehabis baik untuk selesaikan masalah air. Bukan gunakan duit tu untuk benda lain, tukar kereta dan sebagainya. Ni problemnya orang Kelantan ni, kan? Dia lebih kurang bukan problem orang Kelantan, orang PAS punya problem, kan? Masalah air tak settle, dia boleh tukar kereta kerajaan negeri, kan? Kalau kita tengok macam kes di negeri Kedah sekarang ni, apa ni, Kedah Agro, kan? 24 orang. Sanusi sedap dia cakap, dia cakap kita tak boleh nak jaga 24 orang ni saja. Kita nak jaga berapa ramai penduduk Kedah? Dia kata nak kena utamakan penduduk Kedah terlebih dahulu. Tapi sebenarnya yang diutamakan dia tukar kepada Palisade. Kita pun tahu perangai dia macam Palisade, tapi kan berpada-pada lah, dikala kaki tangan Agro Kedah tak dibayar gaji. Nilai gaji tu yang tunggakan 9 bulan tu baru RM570,000. Tapi dia boleh pula beli Palisade harga lebih RM400,000, kan? So di mana otak Sanusi ni? Tapi nak buat macam mana? Rakyat Kedah yang memilih. MB kami sempoi. So, MB kami sempoi. Ambil kau sempoi lah. Rakyat Kedah nak sangat, ambil. Okey.